Assalamualaikum murid-murid yang dikasihi sekalian. Jadi hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran mata pelajaran pendidikan Islam untuk bidang Al-Quran. Untuk hari ini kita akan sambung lagi berkaitan dengan topik yang seterusnya, iaitu bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah. Baik, apa itu bacaan qalqalah? Baik, sila buka buku teks muka surat 16 ya. Baik, bacaan qalqalah yang dimaksudkan ialah bacaan yang mengandungi 5 huruf qalqalah. Apa 5 huruf qalqalah? Iaitu huruf ba, jim, dal, qaf dan ta. Ya, yang mana kesemua bacaan kesemua huruf-huruf ini dia bertanda sukun. Dia bertanda sukun. Baik. 5 huruf qalqalah ini bila bertanda sukun dan sebelumnya berbaris, ada huruf yang berbaris seperti yang ada di sini kan, maka kita perlu membaca atau menyebut huruf-huruf qalqalah ini dengan bacaan yang ada lantunan. Lantunan tu maksudnya nanti kita akan cerita secara praktikalnya, secara contohnya nanti ya. Jadi dia ibaratnya seperti sebutan huruf-huruf qalqalah ini dia melantun dia punya bacaannya. Baik. Untuk pengetahuan murid-murid, bacaan qalqalah ini ada dua jenis. Satu yang dipanggil sebagai qalqalah sughra. Qalqalah sughra ataupun qalqalah kecil. Baik, macam mana mau kenal qalqalah sughra? Baik, qalqalah sughra kita boleh kenal dia dengan cara apabila kita menemukan huruf-huruf qalqalah yang kita sebutkan tadi ini, yang bertanda sukun ini, yang sebelumnya berbaris, maka dia berada di tengah-tengah bacaan. Contohnya yang ada di sini kan? Ini. Huruf ba bertanda sukun, dia berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah bacaan. Di tengah-tengah bacaan. Huruf jim, tanda sukun pun berada di tengah-tengah. Sebelumnya ada perkataan, selepasnya ada huruf lagi. Jadi di tengah-tengah. Begitu juga dal tanda sukun. Dia berada di tengah-tengah bacaan. Ini namanya qalqalah sughra. Baik, qalqalah sughra kita baca dengan bacaan qalqalah atau lantunan yang kecil. Apa maksud dia? Okey, mari kita dengar bacaan yang Ustaz akan kongsikan ya. Baik, untuk huruf ba bertanda sukun, dia akan berbunyi begini. Ab. Huruf jim tanda sukun, aj. Dal tanda sukun, ad. Qaf tanda sukun, aq. Ta tanda sukun, at. Perasan tak ada bunyi lantunan selepas daripada kita menyebut huruf-huruf ni? Contoh ya, ab, b, b, aj, j, ad, d, d, aq, q, at. Dia ada bunyi lantunan selepas kita menyebut huruf-huruf tadi. Okey, mari kita lihat contoh qalqalah sughra ini. Cara menyebutnya begini. Wa abqa la yubsiruna. Okey, dengarkan. Ada sikit bunyi lantunan. Yaj'alu. Ada kan? Falahum ajrun. Adraka. Dengarkan. Adraka. Lantunannya kecil saja. Wujuhahum wa adbarahum. Tenang saja kita lantunkan bunyinya. Yaqra'una. Taqtuluna anfusakum. At'amahum. Wa huwa yut'imu. Ini namanya qalqalah sughra. Baik, yang kedua ialah qalqalah kubra. Qalqalah kubra ini qalqalah yang lantunannya lebih besar daripada yang sughra tadi. Okey, macam mana kita mau kenal dia? Dia berada di akhir bacaan. Kalau sughra di tengah-tengah, ya. Kalau yang kubra di akhir bacaan. Contoh kita lihat yang tanda merah ni kan. Nampak ni huruf ba. Tapi kenapa huruf ba ini berbaris? Kata ba sukun. Ya, asalnya kalau di sini ba ni memang berbaris.
Tetapi disebabkan dia berada di akhir ayat, kita mengakhirkan bacaan kita di sini, maka kita belajar sudah kan, ba bila berbaris berada di akhir ayat, di akhir bacaan perlu disukunkan. Jadi ba di sini dia akan jadi sukun, dia akan mati. Begitu juga dengan huruf jim di sini ada baris, tapi bila di akhir bacaan dia akan jadi sukun, mati. Ini memang mati sudah. Dal ini kan, ini qaf ini adanya baris, tetapi bila berada di akhir dia akan dimatikan. Begitu juga dengan to. Baik, jadi qalqalah kubra dia berada di akhir, semua di akhir ni. Akhir bacaan. Kita akan berhenti di sini kan. Baik, jadi bacaannya bagaimana? Okey, dengar ya. Maluhu wa ma kasab. Nampak tu, dengar b. Kasab. Lantunkan bunyi ba yang sudah disukunkan itu. Tapi lantunannya dia sedikit keras daripada yang sughra tadi, yang di tengah-tengah. Kalau di hujung kita lantunkan dengan keras sedikit. Kasab. Wa ma laha min furuj. Nampak tu? Walam yulad tabaqan an tabaq. Wa qawmu Ibrahim wa qawmu Lut. Lut. Kita keras sedikit lantunannya. Okey, jadi ini adalah bacaan qalqalah. Jadi mohon kepada murid-murid, fahamkan betul-betul, berlatih membaca dan menyebut dengan betul. Kemudian akan kita buat latihan. Okey, terima kasih.